Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta edisi Isnin 16 Januari 2017. Motosikal berkapasiti enjin kecil atau kapcai mungkin dilarang memasuki Kuala Lumpur sebagai langkah mengurangkan kadar pelepasan karbon. The Star melaporkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Adnan Tengku Mansur berkata kaedah larangan tersebut ketika ini merupakan satu usaha yang tepat kerana pengangkutan awam yang sedia ada kini terdapat pelbagai pilihan dengan tambang yang amat berpatutan. Kata Tengku Adnan, satu hari nanti penduduk di bandar akan meningkat di antara 5 dan 7 juta di mana mereka berulang-alik ke pusat bandar untuk bekerja. Jelasnya lagi, kebanyakan pusat bandar lain juga menghalang kemasukan kapcai. Menurut Tengku Adnan, hasil kajian turut menunjukkan majoriti penduduk masih memerlukan motosikal kerana mereka daripada golongan yang berpendapatan rendah. Pada masa yang sama, Tengku Adnan juga menyatakan kebanyakan motosikal jenis kapcai seringkali digunakan peragut di pusat bandar. Perkasa mendesak agensi-agensi kerajaan termasuk pejabat peguam negara sentiasa responsif terhadap pelbagai berita dan perkembangan terbaru mengenai YMDB dengan memberi penjelasan segera mengenainya kepada rakyat. Dalam satu kenyataan, Naib Presidennya Datuk Rohani Ahmad membangkitkan perkembangan di Singapura apabila Mahkamah Negara itu menjatuhkan hukuman ke atas pengurus Falcon Private Bank, Jens Fred Sturzenegger. Katanya rakyat Malaysia perlu diberitahu hal sebenar mengenai perkembangan seperti ini untuk mengelakkan penghakisan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah jadi semakin parah. Rohani juga berkata sebarang kekotoran tidak harus disorok di bawah permaidani. Sturzenegger dihukum penjara selama 28 minggu dan didenda sebanyak $128,000 Singapura selepas mengaku salah terhadap 6 pertuduhan berkaitan siasatan Singapura ke atas YMDB. Kurangnya kepercayaan terhadap kerajaan pusat dan institusi-institusi utama negara susulan kontroversi YMDB membuatkan penubuhan Majlis Perundingan Negara Kedua NCC2 perlu disegerakan. Dalam wawancara bersama The Malay Mail, pengerusi kumpulan CIMB Datuk Seri Nazir Razak berkata kontroversi YMDB telah menyebabkan persaingan kuasa bertambah buruk. Adik Perdana Menteri itu berkata walaupun belum sampai ke situ tetapi tanda-tandanya sudah ada. NCC yang asalnya ditubuhkan pada 1970 oleh bapa Nazir, Tun Abdul Razak Hussein yang juga Perdana Menteri kedua. Bagaimanapun, kata Nazir, dasar itu telah disalahguna dan kurang sesuai untuk keadaan sosio-politik sekarang. Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mengulangi kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pemberian bantuan rakyat satu Malaysia BRIM oleh kerajaan adalah bersifat rasuah. Menurut Azmin, BRIM tidak akan diletakkan sebagai manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 akan datang. Itu ke Dr. Mahathir cakap itu? Dia kata dia akan diinstitusikan sekiranya dia kata sekiranya diperlukan maka ianya akan diselenggara dengan lebih telus melalui institusi, bukan diuruskan oleh orang politik. Tidak boleh dimasukkan dalam manifesto pilihan raya. Itu jelas mengapa perkara itu tidak di-highlightkan. Datuk Seri macam mana? Adakah BRIM akan diteruskan juga? Akan diberikan kalau takkan saya nak teruskan rasuah? Dalam pada itu, Azmin menyelar kerajaan persekutuan yang terus mengeluarkan kenyataan mengatakan ekonomi di negara ini tidak bermasalah walaupun ringgit lemah. Tidak boleh kita gunakan alasan ketidaktentuan pasaran global ataupun keadaan ekonomi dunia itu semata-mata alasan mengapa ekonomi kita semakin runtuh dan muram. Hakikat yang harus kita terima dan akui, jangan kita nafikan bahawa ketiadaan keyakinan dalam pengurusan ekonomi negara dan kepimpinan politik yang celaru adalah cerminan kepada realiti ekonomi pada hari. Jangan lupa layari laman web kami di kinitv.com/bm untuk berita selanjutnya. Saya Fazlan, salam hormat dan jumpa lagi.